Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kita doakan semoga semua berada dalam sihat dan baik di rumah. Mesti tak sabar nak pergi sekolah, betul? InsyaAllah minggu depan kita akan berjumpa di dalam kelas. Okey. Baiklah, pada hari ini kita akan sambung lagi kelas kita dalam subjek matematik tahun 3 dalam tajuk bundar. Baiklah, sekarang kita nak tengok apakah itu bundar. Okay, bundar ialah mencari nilai yang paling hampir berdasarkan nilai tempat yang dikehendaki. Okey, apakah itu bundar? Ialah kita nak cari nilai tempat yang paling hampir berdasarkan nilai tempat. Okey, berdasarkan nilai tempat yang dikehendaki. Okey, kita dah belajar betul nilai tempat dan nilai digit. Okey. Okey, sebelum kita pergi kepada contoh, saya akan bahagikan dulu bundar ini kepada dua kumpulan. Yang pertama ada kumpulan kaya. Yang kedua ialah kumpulan miskin. Okey, apakah itu kumpulan kaya? Apakah itu kumpulan miskin? Okey, dalam kumpulan kaya terdiri daripada beberapa nombor, iaitu nombor 5, 6, 7, 8 dan 9. Okey. Dan apa pula kumpulan miskin? Okay, kumpulan miskin terdiri daripada nombor sifar 1, 2, 3, 4. Okey, kenapa Ustaz bahagikan kepada dua kumpulan? Ada kumpulan kaya dan kumpulan miskin. Okey, untuk kumpulan kaya dia akan menambah, kena ingat dia akan tambah 1. Okey, formula dia. Okey, apa pula kumpulan miskin? Yang terdiri daripada nombor sifar 1, 2, 3 dan 4. Okey, untuk kumpulan miskin dia akan tambah sifar. Okey, ini formula sebelum kita pergi kepada contoh. Okey, kumpulan kaya terdiri daripada nombor 5, 6, 7, 8, 9. Dan untuk kumpulan kaya dia akan menambah 1. Okey, kumpulan miskin pula. Okey, bila kaya maksudnya dia akan banyak duit. Betul? Sebab tu dia boleh tambah 1. Untuk kumpulan miskin terdiri daripada nombor sifar 1, 2, 3, 4. Okey, untuk kumpulan miskin akan menambah kosong sebab dia tak ada duit sebab dia miskin lah. Sekarang kita nak tengok contoh. Okey, tadi kita dah tengok dah kumpulan kaya dengan kumpulan miskin. Okey, sekarang kita nak tengok contoh. Kat depan ni terdapat 4 nombor, iaitu nombor 1, 3, 6, 8. Okey, kita tengok arahan dia. Apa yang dia minta? Okey, dia kata bundarkan kepada puluh terdekat. Okey, dia nak bundarkan nombor ataupun yang berada di nilai tempat puluh yang terdekat. Okey, dia minta yang berada di nilai puluh. Okey, sekarang kita tengok kat nombor ni. Manakah nombor yang berada di nilai puluh? Okey, kita tengok salah satu. Okey, 8 ni berada di nilai sak. Okey, 6 berada di nilai puluh. Betul. Okey, sekarang kita dah jumpalah nombor 6 ialah nombor yang berada di nilai tempat puluh. Sekarang nombor 6 ialah nombor yang kita nak bundarkan. Okey, bila kita dah jumpa nombor yang kita nak bundarkan, apa yang perlu kita buat? Okey, kita buat palang. Okey, kita buat palang. Okey, sekarang macam mana kita nak bundarkan dia pada puluh yang terdekat? Ingat tadi kumpulan kaya dengan kumpulan miskin. Okey, macam mana kita nak tahu? Kita tengok kawan dia. Okey, kita tengok kawan selepas dia. Selepas daripada palang ni. Kawan selepas daripada palang ni. Selepas palang ni kita nak tengok dia. Okey, sekarang nombor yang berada di selepas palang ni ialah nombor 8. Okey, nombor 8, ingat tak nombor 8 berada di kumpulan mana? Kumpulan kaya ke kumpulan miskin? Kumpulan kaya, betul. Okey, apabila berada di kumpulan kaya, apa yang perlu dibuat? Okey, ingat tadi apa? Perlu ditambah. Bila dia ada duit, dia perlu bagi dekat orang. Okey, dia perlu sedekah kepada orang sebelah. Apa yang perlu disedekah? Sedekah
Okey, dia akan sedekah 1, iaitu tambah 1. Okey. Jelas. Okey, sekarang 8 ni sedekah 1 kepada 6. Apa yang terjadi kepada 8? Okey, mana-mana nombor yang kita nak bundarkan dan nombor selepasnya automatik akan menjadi nombor sifar. Okey, automatik akan menjadi nombor sifar. Okey, bila sifar automatik kita tulis sajalah sifar. Okey, 6 campur 1 berapa? 7, betul. Okey, 7. Okey. Apabila nombor yang kita nak bundarkan, sebelum dia ialah nombor yang tidak terlibat. Bila tidak terlibat, kita salin sahaja. Okey, nombor 3 dan nombor 1. Okey, selesai dah bundar kita? Selesai. Okey, selesai dah pada puluh yang terdekat seperti yang diminta. Baiklah, contoh seterusnya. Nombor yang sama, arahan yang berbeza. Okey, apakah arahan dia? Bundarkan kepada ratus terdekat. Dia minta, tadi kita bundar kepada puluh terdekat. Sekarang dia nak minta bundarkan kepada ratus terdekat. Okay, bila jumpa soalan bundar automatik, tandakan pada soalan dia. Okay, bundarkan kepada ratus terdekat. Okay, sekarang kita nak tengok. Okay, nombor tersebut, manakah nombor yang berada di nilai tempat ratus? Okay, nombor 1, 3, 6, 8. Okey, mana nombor yang berada di nilai ratus? Okey, kita tengok satu-satu. Okey, 8 ni ialah 8 sah. 6 tadi puluh, betul. Okey, 3 berada di rumah ratus. Okey, sekarang kita dah jumpa dah. Nombor 3 ialah nombor yang kita nak bundarkan, iaitu berada di rumah ratus. Bila nak bundarkan, automatik kita buat palang. Okey, kita buat palang. Baiklah. Sama juga konsep macam tadi. Ingat tak kumpulan kaya dan kumpulan miskin? Mana yang kita nak tengok? Bila kita dah buat palang macam ni, mana yang kita nak tengok? Kita tengok kawan selepas palang tu, iaitu nombor 6. Okey, nombor 6 ni. Okey, nombor 6 ni ialah nombor kumpulan kaya ke kumpulan miskin? Kumpulan kaya, betul. Kumpulan kaya, apabila kaya kena sedekah 1 dekat nombor yang kita nak bundarkan, iaitu sedekah 1 pada nombor yang kita nak bundarkan, iaitu nombor 3. Apa jadi nombor selepas palang? Okey, nombor selepas palang automatik akan menjadi nombor sifar. Okey, settle dah? Belum, kita kena bundarkan dia. Okey, sifar apabila selepas palang ni automatik menjadi sifar, kita salin saja. Sifar. 3 campur 1, 4. Okey, bila nombor sebelum yang kita nak bundarkan tu tidak terlibat, apa yang perlu kita buat? Salin sahaja. Okey, dah selesai ke belum? Ya, dah selesai. Ini jawapan kita. Kita dah bundarkan nombor 3 ni kepada ratus yang terdekat. Okey, selesai. Baiklah, contoh seterusnya. Masih lagi nombor yang sama. Cuma kita tengok kepada arahan. Okay, arahan dia minta apa? Bundarkan kepada 1000. Okey, 1000 yang terdekat. Okey, nombor yang sama kita nak bundarkan sekarang kepada 1000. Nilai tempat 1000. Okey, dalam nombor berikut, manakah nombor yang berada di rumah 1000? Okey, sama juga kita buat macam tadi. Kita tengok satu-satu. Okey, 8 berada di rumah sah. 6 berada di rumah puluh. 3 berada di rumah ratus. Dan 1 ialah berada di rumah 1000. Okey, sekarang kita dah jumpa dah nilai tempat 1000. Ialah nombor 1. Okey, bila kita dah jumpa, automatik kita buat palang. Okey, bila kita dah buat palang, apa step yang seterusnya? Seterusnya, ingat kumpulan kaya dan kumpulan miskin. Okey, bila kumpulan kaya dan kumpulan miskin, mana nombor yang kita nak tengok? Kita tengok kawan dia, sebelah dia. Okey, kita tengok sebelah palang ni. Jangan tengok yang jauh, tengok yang paling dekat dengan palang. Okey, tengok yang paling hampir dengan palang ni. Okey, nombor 3. Nombor 3 berada di rumah kaya ke rumah miskin, ataupun kumpulan kaya ke kumpulan miskin?
3 ingat kumpulan miskin. Betul. Okey, kumpulan miskin. Bila miskin, boleh tak dia nak sedekah? Tak boleh. Okey, dia tak boleh nak sedekah kepada orang lain. Okey, apa yang perlu dia buat? Dia hanya tambah kosong. Tak boleh nak sedekah sebab dia miskin. Okey. Apa jadi nombor selepas palang? Okey, nombor selepas palang automatik akan menjadi sifar. Okey, automatik menjadi sifar selepas palang. Dah selesai ke belum? Belum. Kita salin balik. Sifar, 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 1 campur kosong, 1. Dah selesai ke belum? Ya, betul, dah selesai kita punya bundar. Okey, selesai dah kita punya bundar kepada ribu yang terdekat. Sekarang kita nak tengok contoh. Okey, katakan terdapat, saya bagi nombor 5,648. Okey, sekarang kita nak bundarkan kepada ratus yang terdekat. Okey, ratus. Sekarang kita tengok nilai tempat, nombor yang berada di nilai tempat ratus. Okey, mana? Okey, 8 sa 46 ratus. Sekarang kita dah jumpa dah. 6 ni ialah nombor yang berada di nilai ratus. Nombor yang kita nak bundarkan iaitu ratus. Okay, bila kita dah jumpa nombor yang kita nak bundarkan ratus, apa perlu kita buat? Kita buat palang. Okey, palang. Okey, buat palang. Okey, sama juga step yang seterusnya. Apa yang perlu kita buat? Ingat kumpulan kaya dengan kumpulan miskin tadi. Okey, mana kita nak tengok dia berada di kumpulan kaya atau kumpulan miskin? Kawan sebelah dia, palang. Kawan di sebelah palang tu yang paling dekat iaitu nombor 4. Okey. Okey, nombor 4 ialah nombor yang berada di kumpulan miskin. Okey, nombor 4 ialah nombor yang berada di kumpulan miskin. Betul. Siapa yang jawab betul tu? Okey. Bila miskin, boleh tak dia sedekah kepada orang lain? Tak boleh. Apa yang perlu dia buat? Dia akan tambah sifar. Maksudnya tak boleh nak sedekah lah. Okey. Tak boleh nak sedekah dekat kawan dia yang nak dibundarkan tersebut. Okay, apa jadi nombor selepas palang? Okay, apa jadi nombor selepas palang? Automatik nombor tersebut ialah nombor sifar. Okey, dah selesai ke belum? Belum. Kita salin balik. Okey, sifar, sifar. Okey, 6 campur sifar 6. Okey, nombor yang tidak terlibat sebelum nombor yang nak dibundarkan tu. Okey, nombor sebelum dia kita tak perlu buat apa-apa, kita salin sahaja. Okey, 5,600. Dah selesai ke? Dah. Okey, inilah jawapan terakhir dia bila kita dah bundarkan. Senang ke senang? Okey, baiklah, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Ustaz harap kamu faham dan tahu bagaimana untuk membundarkan nombor mengikut nilai tempat yang diminta. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.